Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan buat sedikit perbincangan soalan berkaitan dengan bab 5.0 genetik di dalam buku Science Process Skill ataupun SPS. Okey, kita lihat dulu kepada standard kandungan iaitu SK pada hari ini ialah 5.4 teknologi kejuruteraan genetik dan juga 5.5 variasi. Manakala standard pembelajaran pula 5.4.1 mewajarkan teknologi kejuruteraan genetik dan juga 5.5.1 berkomunikasi mengenai variasi selanjar dan tak selanjar. Baiklah, kita mulakan dengan yang pertama iaitu muka surat 5.1 dalam tajuk teknologi kejuruteraan genetik, muka surat 51 buku SPS. Baiklah, nyatakan ciri baka yang diperoleh dalam pembiakbakaan pilihan bagi kelapa sawit di bawah. Okey, jadi kita lihat kepada gambar rajah kelapa sawit di sini. Kita isikan jawapannya di sini ya. Ciri baka yang diperoleh, yang pertama mesokarp tebal, yang kedua tempurung nipis dan yang ketiga saiznya besar. So ini adalah jawapan untuk soalan yang pertama. Jadi kita lihat pula pada soalan yang kedua, lengkapkan ruang tentang teknologi kejuruteraan genetik. Jadi soalan ini dibagi jawapan bakteria, embrio, insulin, pengklonan, termodifikasi, terapi gen. Jadi kita masukkan jawapan ke dalam setiap soalan berdasarkan penerangan yang telah diberi. Jadi untuk yang A, terapi apa kalau kita lihat gambar kat sini ialah terapi gen. Menggunakan gen untuk merawat atau mencegah penyakit dengan menyuntik gen ke dalam sel pesakit. Okey, seterusnya B. Pemindahan apa? Kalau kita lihat pada gambar rajah ini adalah pemindahan embrio. Boleh dilakukan pada haiwan. Okey, seterusnya C. Gen haiwan dimasukkan ke dalam nukleus bakteria untuk menghasilkan insulin. Manusia dalam teknologi DNA recombinant ataupun kita kenali dengan DNA recombinant untuk ni. Okey, seterusnya D. Dalam organisma termodifikasi genetik GMO, DNA daripada organisma dimasukkan ke dalam tanaman atau ternakan untuk mendapatkan ciri-ciri yang diingini. So jawapannya adalah termodifikasi ataupun modified. Okey, seterusnya yang terakhir, pengklonan menghasilkan organisma baru yang menyerupai induknya. Contohnya kambing biri-biri Dolly, kini tumbuhan dan haiwan yang mempunyai ciri-ciri ini diingini telah berjaya diklonkan. Okey, itu dia punya inilah untuk soalan ni. Okey, baiklah kita masuk kepada topik perbincangan dalam muka surat 52 iaitu variasi. Okey, kita lihat pada soalan yang pertama. Jadi sebenarnya semua soalan yang ada dalam buku SPS ni, murid boleh merujuk kepada buku teks yang dah ada dah dekat sini. Kalau ditengok di bahagian atas ni, buku teks muka surat 103 sehingga 107. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan variasi untuk soalan pertama? Okay, jawapannya ialah perbezaan semula jadi di kalangan spesies yang sama. Okey, ada beza antara spesies yang sama tu. Okey, seterusnya soalan yang kedua, nyatakan dua jenis variasi. Okey, dia ada dua jenis saja variasi iaitu variasi selanjar dan juga variasi tak selanjar. Okey, kita lihat pula pada soalan yang ketiga pula, berikan maksud variasi selanjar dan variasi tak selanjar dalam jadual di bawah. Dah dibagi penerangan sikit pada kita. Jadi murid-murid boleh masukkan je perkataan yang bersesuaian dengan kehendak soalan. So yang pertama, variasi selanjar. Variasi yang menunjukkan perbezaan yang tidak ketara dan tidak jelas. Itu kita panggil variasi selanjar. Manakala yang kedua, variasi tak selanjar, variasi yang menunjukkan perbezaan yang ketara dan jelas. Okey, itu bezanya. Sedikit sahaja tapi membawa impak yang besar ya. Jadi kita lihat daripada soalan yang seterusnya, itu nombor 4. Kelaskan jenis-jenis variasi berdasarkan maklumat yang diberi. Kemudian tandakan right ataupun betul faktor yang mempengaruhi variasi. Okey, kita lihat kepada jawapan yang telah diberikan. Jadi murid-murid perlulah masuk ikut soalan ataupun ruang jawapan yang betul. Okey, di mana variasi selanjar dan juga variasi tak selanjar. Jadi ruang jawapan untuk variasi selanjar ada kepintaran otak, ketinggian, berat badan, lebar bahu, warna kulit, kadar denyutan jantung, panjang tapak kaki. Dan ini adalah jawapan dalam variasi selanjar. Manakala jawapan dalam variasi tak selanjar pula adalah kumpulan darah, warna iris mata, cap jari, kidal, jenis rambut, jenis cuping telinga dan kebolehan menggulung lidah.
Okey, ini jawapan dalam variasi tak selanjar. Jadi faktor yang mempengaruhi variasi selanjar ialah genetik dan juga persekitaran. Manakala faktor yang mempengaruhi bagi variasi tak selanjar hanyalah genetik sahaja. Baiklah, kita masuk kepada soalan yang seterusnya dalam muka surat 53 berkaitan dengan variasi selanjar. Okey, kalau lihat pada soalan dalam buku SPS ni, dia berpandukan kepada soalan 2009 bahagian A dan juga 2018, iaitu soalan 1 untuk 2009 dan juga soalan 3 untuk 2018. Okey, jadi kita lihat eksperimen yang sepatutnya murid-murid kena buat dalam mamal. Jadi disebabkan pandemik ni, saya kongsikan bersama dengan awak semua ni berkaitan dengan jawapan yang sepatutnya murid jawab. Okey, tujuan mengkaji variasi selanjar di kalangan murid. Seterusnya radas, penimbang, prosedur, timbang jisim murid dalam kelas, dan seterusnya rekod bilangan murid yang mempunyai jisim badan yang selang kelas tertentu dalam jadual. Okey, dalam jadual ni diberi pada selang kelas 35 hingga 40, 41 hingga 45, 46 hingga 50, 51 hingga 55, 56 sehingga 60 jisim badan dalam kilogram. Jadi sebenarnya bilangan murid apabila kita dah buat timbang bagi setiap murid tu, jadi kita akan masukkan bilangannya di sini. Ini adalah contoh jawapan sebenarnya. Tapi disebabkan masalah yang kita tak dapat bersemuka ni, jadi boleh digunakanlah sebagai panduan kepada murid lah. Jadi 3 orang ada berat jisim, jisim badan 35 sehingga 40 dan begitulah seterusnya. Okey, analisisnya berdasarkan keputusan dalam jadual, lukiskan histogram untuk menunjukkan bilangan murid melawan jisim badan. Jadi bilangan murid untuk paksi Y, untuk paksi X adalah jisim badan. Jadi kita akan lukiskan histogram di sini. Dalam selang kelas 35 sehingga 40 kg ada berapa? Ada 3 orang. Dalam kelas 41 hingga 45 ada 12 orang, kita berpandukan di sini 12 orang. 46 sehingga 50 kita ada 20 orang murid. Okey, 51 hingga 55 kg kita ada 10 dan seterusnya 56 sehingga 60 kita ada 5. Jadi pastikan betul selari dengan apa nilai yang bilangan murid di sebelah paksi Y. Okey. Jadi yang kedua, nyatakan jenis variasi berdasarkan histogram yang dilukis. Okey. Jadi berdasarkan gambar rajah histogram yang kita lukis ini, kita boleh simpulkan di sini ini ialah variasi selanjar. Okey, jadi bulatkan contoh-contoh lain variasi yang dinyatakan di 2. Okey, jadi sini. So dia ada yang pertama kita bulatkan ketinggian badan dan seterusnya. Yang kedua adalah panjang ibu jari. Okey, tandakan faktor yang mempengaruhi variasi dalam aktiviti ini. Yang pertama kita tandakan genetik, yang kedua kita tandakan juga persekitaran kerana ia merangkumi variasi selanjar. Jisim badan ialah satu contoh variasi selanjar. So jawapan untuk soalan nombor 4 yang terakhir ni ialah selanjar. Okey, kita masuk pula kepada perbincangan yang seterusnya, iaitu variasi tak selanjar dalam muka surat 54. Okey, sebenarnya soalan ini berkaitan dengan variasi tak selanjar yang pernah ditanya dalam soalan 2005 bahagian A, soalan 4, 2002, 2010, 2011 dan juga 2016 bahagian A, soalan utama. Jadi murid-murid boleh rujuk kepada muka surat 104 hingga 108 dalam buku teks. Okey, jadi tujuan eksperimen ni mengkaji variasi tak selanjar di kalangan murid. Okey, bahannya kertas putih, pad dakwat, dan itu lengkung, gelung, sepusa, komposit. Okey, prosedur ataupun arahan kepada murid-murid jika kita tak ada pandemik ni kita boleh buat lah kan. Okey, minta murid-murid dalam kelas menekan ibu jari pada pad dakwat dan kemudian menekankan ibu jari mereka di atas sehelai kertas putih. Okey, kenal pasti jenis cap ibu jari murid dengan merujuk kepada rajah yang ditunjukkan di atas. Okey, seterusnya rekodkan bilangan murid yang mempunyai jenis cap ibu jari yang berbeza dalam jadual. Okey, jenis cap ibu jari, lengkung, gelung, sepusa dan komposit seperti gambar rajah yang di atas ni. Jadi kalau ikutkan murid-murid boleh buat eksperimen ni dalam makmal sains, tapi maklumlah dengan pandemik ni agak terhad, jadi saya akan bincangkan di sini. Okey, bilangan murid ni adalah bilangan murid yang cadangan jawapan, bukan yang sebenar yang kita buat. Jadi ini hanya untuk panduan murid-murid sahaja. So bilangan murid yang mempunyai cap jari jenis lengkung ada 2 orang,
Yang gelong ada 30 orang, yang sepusa ada 6 orang dan komposit ada 2 orang. Jadi analisisnya berdasarkan keputusan dalam jadual lukis carta bar iaitu carta palang untuk menunjukkan bilangan murid melawan jenis cap ibu jari. Okey, di mana bilangan murid dalam paksi Y dan di paksi X adalah jenis cap ibu jari. Kita namakan lengkung, gelong, sepusa dan komposit dan kita buat graf carta bar ni untuk mewakilkan 2, 30, 6 dan 2 murid mengikut jenis cap jari. Okey, kita dah plotkan cantik-cantik, lukiskan. Seterusnya yang kedua, nyatakan jenis variasi. So, memang jelas lagi variasi ni adalah variasi tak selanjar. Dan yang ketiga, nyatakan faktor yang mempengaruhi variasi dalam aktiviti ini. So, satu-satunya faktor yang mempengaruhi variasi tak selanjar ialah genetik. Okey, dan kesimpulannya cap ibu jari ialah salah satu variasi tak selanjar. Seterusnya kita masuk kepada soalan kertas 1 untuk pengukuhan iaitu praktis pengukuhan muka surat 55. Jadi soalan pertama kita lihat di sini rajah 1 menunjukkan satu proses pembahagian sel. Kita ada gambar rajahnya di sini, sel induk dan kromosom dibahagikan proses P. Apa yang dikatakan ataupun dinamakan proses P ni? So proses P ni adalah proses pembahagian sel jenisnya meiosis. Okey, C jawapannya. Okey, kita lihat pada soalan nombor 2, pernyataan yang manakah benar tentang meiosis? Okey, meiosis pindah silang berlaku kerana dalam proses meiosis sahaja pindah silang berlaku. Mitosis tak ada. Okey, jawapannya B. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan trait resesif? Okey, kita lihat kepada keseluruhan jawapannya, lesung pipit, cuping telinga melekap, rambut kerinting dan tidak kidal. Yang paling tepat ialah cuping telinga melekap. B. Itu merupakan trait resesif. Okey, soalan nombor 4. Antara yang berikut, yang manakah contoh variasi tak selanjar? Warna kulit, ketinggian, berat badan, kumpulan darah. Jadi, jawapan yang paling tepat untuk variasi tak selanjar ialah kumpulan darah. Seterusnya nombor 5. Antara yang berikut, yang manakah disebabkan oleh mutasi gen? Albinism atau albinisme ni, albinism, sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner. So, ketiga-tiga ni dalam mutasi jenis apa ni? Yang berlainan. Okey, yang manakah disebabkan oleh mutasi gen? Yang paling tepat adalah A, albinism ataupun albinisme. Okey, nombor 6. Rajah 2 menunjukkan histogram suatu variasi. Okey, ada ciri kat sini, ada graf number menciri kat sini. Antara yang berikut, yang manakah ciri itu? Jenis cuping telinga, ketinggian, kumpulan darah dan juga jantina. Jadi ciri yang ada sedikit perbezaan kat sini. Jadi yang paling tepat jawapannya ialah ketinggian kerana ketinggian saja dikategorikan sebagai variasi selanjar. Okey. Seterusnya kita tengok pada soalan nombor 7. Nukleus seorang perempuan mengandungi kromosom seks X dan kosong. Apakah penyakit itu? Jadi bila melibatkan seorang perempuan dan kita tengok pada kromosomnya X dan juga kosong, sifar kat sini, automatik kita dapat tahu jawapannya ialah sindrom Turner. Okey. Seterusnya soalan nombor 8. Kita lihat soalan nombor 8. Rajah 3 menunjukkan buah kelapa sawit. Okey. Dibiak bakakan dengan buah kelapa sawit Y untuk menghasilkan buah kelapa sawit Z. Okey. Seterusnya jawapannya, apakah ciri-ciri buah kelapa sawit Z? Jadi kita lihat soalan A, tempurung nipis dan mesokarp tebal. So itulah jawapannya untuk soalan nombor 8 ini. Terus kita dapat jawapannya A. Okey, saiz besar dan tempurung tebal salah. Mesokarp nipis dan saiz kecil pun salah. Dan yang last sekali mesokarp tebal dan tempurung tebal pun salah. Jadi jawapan yang tepat bagi soalan nombor 8 A, tempurung nipis dan mesokarp tebal. Jadi kita masuk pada muka surat 56 yang terakhir dalam bab 5 ni. Berkaitan dengan soalan kertas pengukuhan, kertas 2. Okey, arahan dia jawab semua soalan. Kita lihat kat sini, bahagian A, maklumat di bawah menunjukkan kumpulan darah bagi murid-murid dalam sebuah kelas. Okey, dia ada bagi kat kita satu kumpulan darah lah, senarai kumpulan darah. Berdasarkan maklumat yang diberikan, lengkapkan jadual 1. Okey, lengkapkan jadual 1 ni, kumpulan darah ni dah dibahagikan dalam jadual A, B, AB dan juga O. Jadi murid-murid bolehlah mengira berapakah bilangan murid
yang berada dalam kumpulan yang sama. Jadi contohnya kalau dalam kumpulan darah A, ada berapa orang murid dikira daripada sini? A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ada 8 orang murid berada dalam kumpulan darah A. Begitulah seterusnya. Untuk B ada 10 orang, untuk AB ada 3 orang dan untuk O ada 9. Jadi soalan B pula, berdasarkan jadual 1, lukis carta bar atau carta palang untuk menunjukkan bilangan murid melawan kumpulan darah. Okey, Pak CY ni adalah bilangan murid dan kumpulan darah pada Pak CX. Jadi murid-murid dalam membuat dia punya carta bar ataupun palang ni berdasarkan bilangan murid dalam kumpulan darah yang sama. So jadi A ni ada 8, B ni ada 10 orang, AB ada 3 orang dan kumpulan darah O ada 9 orang. Ini kita masukkan dalam graf ni lah ataupun carta palang ni, carta bar. Okey, C. Berdasarkan carta bar di 1B di sini, nyatakan jenis variasi bagi kumpulan darah. Okey, variasi tak selanjar. Kumpulan darah merupakan variasi tak selanjar. Okey. Dan D. Nyatakan satu contoh lain variasi yang dinyatakan di 1C. So, apa lagi contoh lain dalam variasi tak selanjar? Jenis cuping telinga. Okey. Dan bahagian C ni saya minta pada semua murid untuk buat dalam buku nota dan boleh screenshot, ambil gambar ataupun hantar terus pada saya untuk disemak melalui pelbagai kaedah lah. Telegram boleh, WhatsApp boleh. Okay? Supaya di sini dapat saya semak lah jawapan masing-masing. Okay? Jadi, terima kasih kepada semua kerana memberi perhatian untuk perbincangan soalan dalam buku SPS bagi bab 5. Jadi dah tamat dah untuk bab 5 ni. Kalau ada pembetulan, kesilapan pada setiap soalan yang telah murid-murid buat, saya harapkan dapat dibuat pembetulan dengan kadar yang segera. Okey, diharapkan perkongsian saya ni ada memberi manfaat kepada semua, terutamanya bagi pelajar ataupun murid tingkatan 4 lah. Jika anda merasakan ini memberi manfaat, bolehlah like dan juga subscribe saya punya channel lah, supaya sama-sama lagi saya dapat bersemangat untuk berkongsi dengan awak semua berkaitan dengan subjek-subjek pendidikan khususnya sains ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.